sikit. Saya silakan Yang Berhormat Bakri. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih atas peluang ini untuk membahaskan kajian separuh penggal Rancangan Malaysia yang ke-12. Di sini saya ingin menekankan bahawa kepentingan mengambil kira faktor penyelenggaraan dan pengurusan dalam setiap aspek perancangan dan pelaksanaan projek. Di sini kita dah berada separuh penggal RMK ke-12. Namun ada banyak lagi projek-projek yang disenaraikan dalam RMK ke-10, malah ada yang RMK ke-9 belum lagi dilaksana. Apakah masalah dan siapakah yang perlu dipertanggungjawabkan untuk hal ini? Sebenarnya bukan sahaja isu pelaksanaan projek, di mana ahli-ahli yang berhormat lain ada bicarakan isu-isu ini sebelum ni. Kita perlu fikir berkenaan dengan pengurusan dan juga penyelenggaraan projek. Terlalu kerap kita merancang dengan visi yang berkeras antarabangsa. Tetapi apabila sampai ke pelaksanaannya, pengurusannya, penyelenggaraannya, hasilnya seringkali tidak memenuhi harapan. Saya bagi satu contoh. Contohnya tidak terhad kepada apa yang saya bagi ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS pernah membina pelbagai fasiliti kemudahan sukan seperti gelanggang futsal dan bola keranjang di pelbagai lokasi, termasuk di sekitar MUA. Walaupun sebahagian fasiliti tersebut telah diserahkan tanggungjawab penyelenggaraannya kepada pihak berkuasa tempatan, tidak semua PBT mempunyai kepakaran atau sokongan teknikal yang cukup untuk mengurus fasiliti tersebut. Akibatnya, sebilangan besar fasiliti tersebut terbiar kerana kekurangan penyelenggaraan yang sistematik. Justru, dan saya ingin tekankan, bukan terhad kepada KBS sahaja. Ini hanya satu contoh. Justru, saya mengalu-alukan inisiatif RMK untuk menambah baik penyelenggaraan aset kerajaan dan akan meneroka penggunaan modal PPP serta mewujudkan dana khas bagi tujuan penyelenggaraan dan pengurusan. Haraplah ini akan menjadi satu budaya yang wajib semasa projek dirancang dan dilaksanakan. Selain itu, saya ingin juga meminta kerajaan supaya berkongsi maklumat mengenai rolling plan RMK kawasan berkenaan kepada wakil rakyat mengikut fasa. Dengan mempamerkan maklumat ini kepada wakil rakyat, ia membolehkan mereka memantau dengan lebih efisien dan berkesan terhadap perkembangan projek-projek yang dirancang dan dijalankan selaras dengan prinsip keterusan dan accountability. Yang Berhormat Datuk Speaker, meskipun RMK ke-12 telah merangkumi pelbagai aspek yang penting dalam pembangunan negara, namun satu aspek yang saya rasa kurang mendapat penekanan adalah mengenai reformasi dalam peranan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Tanpa disedari, GLC memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Lazimnya, GLC perlu bertindak sebagai penyelamat kepada syarikat-syarikat yang sedang mengalami kesukaran atau memerlukan dana untuk mentransformasikan perniagaan mereka. Namun, berpotensi memberikan sumbangan besar kepada negara, seperti dalam mewujudkan peluang pekerjaan atau menceburi industri berisiko tinggi seperti syarikat AI. Oleh itu, GLC tidak harus berorientasikan semata-mata keuntungan sahaja dan merebut peluang perniagaan dengan pihak swasta. Sebaliknya, mereka perlu menjadi peneraju dalam menerokai peluang-peluang pelaburan yang inovatif demi mencetus
industri-industri baharu yang mampan. Sebagai satu contoh yang berhormat Datuk Speaker, MUA terkenal dengan pusat industri pemprosesan makanan, terutamanya dalam penghasilan biskut berskala kecil-kecilan dan sederhana. Industri ini benar-benar memerlukan sokongan serta suntikan semangat dan dana dari pihak kerajaan. Adalah menarik untuk diperhatikan bahawa saya mendengar ada cadangan perniagaan daripada pihak swasta kepada syarikat Saindabi untuk mengasaskan, membangunkan kawasan perindustrian pemprosesan makanan yang dicadangkan fasa pertama lebih kurang 70 ekar di Pagoh. Ini bertujuan agar syarikat-syarikat bersaiz kecil di Bandar Muar dapat berpindah ke kawasan industri tersebut demi meningkatkan kapasiti pengeluaran biskut terutamanya. Namun, amat mengecewakan apabila cadangan ini tidak diterima dengan baik oleh syarikat Saindabi meskipun beberapa sesi perundingan telah dijalankan. Yang berhormat Datuk Speaker, peranan GLC bukan semata-mata sebagai penjual tanah. Mereka sepatutnya membantu kerajaan untuk memikirkan strategi untuk mencipta peluang pekerjaan, menyokong transformasi industri dan memperluas pasaran bagi mengoptimalkan hasil negara. Dalam era globalisasi ini, kita seharusnya melihat GLC ini bukan hanya sebagai entiti perniagaan biasa, tetapi sebagai rakan strategik dalam menggorak langkah transformasi ekonomi ke satu tahap yang lebih tinggi. Saya juga mengalu-alukan antara satu anjagat besar dalam RMK ke-12, iaitu perumahan untuk rakyat. Antaranya, strategi utama adalah mempercepatkan peralihan daripada konsep pemilikan kepada konsep tempat tinggal. Di bawah konsep ini, tumpuan akan beralih dari pemilikan rumah kepada penyewaan rumah. Justru, pasaran sewa yang matang perlu diwujudkan. RUU Akta Sewaan Kediaman ataupun RTA sepatut dibentangkan dalam sidang Dewan pada tahun 2022. Tetapi telah ditangguhkan atas sebab perlu ditelitikan pandangan pelbagai pihak, termasuk Persatuan Pemberi Rumah Kebangsaan HBA. Akta RTA ini amat penting dalam melindungi kepentingan serta hak penyewa dan pemilik kediaman, dan ia telah lama wujud di luar negara seperti Jerman, UK, Australia, Kanada dan New Zealand. Sistem pengurusan bersepadu perumahan dan rangka kerja analitis data raya BDA berkaitan perumahan telah disiapkan pada tahun 2022 bagi membolehkan perkongsian data dalam kalangan agensi persekutuan dan negeri. Saya bercadang, pangkalan data bersepadu ini juga perlu mewajibkan semua urusan sewa perlu membuat laporan ke sistem ini di bawah Akta Sewaan Kediaman supaya maklumat lengkap berkaitan dengan pemilik rumah dan penyewa dapat dikutip. Ini juga akan membantu kerajaan dapat memudahkan cara penggubaran dasar pasaran rumah mampu milik dan menetapkan harga siling penyewaan atau memberikan bantuan secara terus kepada penyewa terkesan berasaskan bukti dalam sistem pengurusan perumahan. Tribunal yang berkenaan juga perlu ditubuhkan bagi menyelesaikan pertikaian di antara penyewa dan tuan rumah dengan kos yang rendah, cepat dan efektif. Untuk melindungi hak penyewa dan mengelakkan spekulasi harga rumah berlaku, Jerman telah melaksanakan Akta Sewaan Kediaman pada tahun 1974. Akta ini telah menetapkan sekiranya peningkatan harga sewa melebihi 20% daripada harga sewaan yang berpatutan, penyewa boleh membuat aduan ke mahkamah. Jika melebihi sebanyak 50%,
tuan rumah dianggap telah melakukan jenayah. Justru, saya meminta pihak kerajaan memberikan garis masa atau timeline dengan izin, bilakah kerajaan akan melaksanakan akta sewaan kediaman di Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat